Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke program Bicara Psikologi Siri 6 tahun 2021 Anjuran Unit Psikologi Kementerian Semua Manusia. Jadi, bagi memberkati majlis pada hari ini, eloklah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bersama-sama kita pada hari ini ialah Encik Khairul Abdullah, seorang tidak asing lagi. Selamat pagi Cik Khairul, Assalamualaikum. Sihat ke? Mike. Sorry. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah jemput saya. Sihat Alhamdulillah. Hari Senin ni kena sentiasa sihat. Kalau tidak dia jadi slow. Kan tak boleh mandi blues lah. Okey, pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Cik Khairul lah untuk bersama-sama kita pada hari ini. Dan saya rasa masih belum terlambat lah kita nak ucapkan selamat Hari Bapa kepada Encik Khairul dan juga semua bapa-bapa di luar sana. Kepada abah, ayah, abi, daddy di luar sana, selamat Hari Bapa. Dan kebetulan program kita pada hari ini pun kita akan membincangkan tajuk Super Daddy, Autism dan Cabaran. Saya percaya 2-3 hari ni pun Cik Khairul penuh dengan undangan talk sempena Hari Bapa. Ya betul. Terpaksa agih-agih kan. Itulah. Jadi itulah sebab banyak yang kita nak beroleh daripada Super Daddy ni. Kan? Saya rasa semua orang pun dah mengenali Encik Khairul, seorang penulis dan juga sekarang ni aktif menulis di media sosial, di social media. Jadi boleh ke Encik Khairul perkenalkan sedikit lah latar belakang diri Encik Khairul supaya penonton dapat mengenali dengan lebih dekat lagi. Silakan. Okey, nama saya macam tadilah dikenal Khairul Abdullah. Kalau di social media ada orang panggil Super Daddy, ada orang panggil KA. Kawan-kawan saya Khairul. Saya berusia 37 tahun, 10 tahun yang lalu. Sekarang single parent, anak 3 orang. Isteri saya meninggal pada 2018. So sejak hari itu saya membesarkan sendiri anak-anak saya. Tak ada bantuan orang lain. Saya sekala mak saya datang datang seminggu balik, lepas tu datang balik macam-macam tu. Tapi the rest of the time, sepenuh masa tu memang saya membesarkan sendiri anak-anak saya. Okay, dia datang dah. So saya terpaksa minta maaf. Pada semua sebab dekat rumah kan. Dekat rumah, jadi gitulah. So anak saya kat rumah, anak-anak kat rumah. So jadi dia memerlukan perhatian. Okay. Tak apa. Kita dapat lihat secara live lah ni. Okay. Kemudian saya seorang, kejayaan saya adalah menulis. Okay, saya menulis buku. Saya juga menulis ada artikel-artikel. Saya juga menulis untuk syarikat-syarikat dan saya menulis untuk diri saya sendiri seperti di social media dan sebagainya. Jadi kalau korang tanya saya, kejayaan saya menulis lah sebab saya memang career saya, hidup saya, pendapatan saya adalah dari penulisan. Jadi saya rasa serba sedikit gitulah. Saya bapa tunggal, anak 3, kerja saya menulis dan saya baru tubuhkan sebuah sekolah kecil saya yang saya panggil KA Academy, di mana setiap pagi subuh saya akan buat kuliah subuh, berkongsi cara-cara cari pendapatan, membantu. Zaman pandemik ni ramai kawan-kawan kita kat luar terkesan, ada yang kena berhenti kerja, ada ni. Jadi saya panggil semua yang mana-mana terkesan, yang mana nak belajar ilmu based on pengalaman saya dalam social media, macam mana kita nak jana income dan sebagainya secara percuma. So akademi saya ni adalah 100% percuma. Datang, masuk dan saya ajar.
macam mana kita nak survive dalam masa pandemik ni menggunakan social media. So itu sedikit pasal saya. Oh lupa, anak saya yang sulung tu kali 7 tahun, OKU, autism. Itu saja. Sangkut ke? Okey puan, saya rasa itu saja penerangan ringkas tentang diri saya. Ya. Oh, sebab tadi ada lag sikit lah Cik Khairul. Oh, ya tadi okay. tadi macam ada lag sikit. Anak 7 tahun yang sulung tu, yang itu yang autism. Yang sulung tu anak saya yang 7 tahun tu maknanya OKU lah, dekat OKU dan dia sebagai OKU autism. Yang nombor 2 berapa? Yang nombor 2 berusia 5 tahun setengah. Ikut tahun 6 tahun lah. Tapi ikut bulan 5 tahun setengah. Dan anak saya yang ketiga 3 tahun setengah. Ikut tahun 4 tahun lah. Okey, terima kasih Cik Khairul memperkenalkan sedikit latar belakang diri lah. Jadi bila yang tu siapa, yang mana, nombor 3 ke? Ini yang bongsu. Yang bongsu dah bangun dekat sana. Cuba dekat sana. Go. Okey. Jadi saya pasti setiap individu yang mengalami fasa kehilangan ni kan dalam orang panggil dalam grief period lah, bukan sesuatu mudah untuk dilalui. Jadi kalau boleh Cik Khairul kongsikan apakah motivation factor untuk bangun ataupun move on lah orang kata kan, dan meneruskan kehidupan. Okey, saya rasa ini soalan yang sama dalam forum semalam pun saya menjawab soalan yang sama. Macam mana kita nak saya sendirilah pengalaman saya sendiri bangkit daripada orang kata dalam satu lubang dalam, merangkak keluar untuk terus hidup. So bila seorang yang jadi sebahagian daripada you, sebahagian daripada hidup you. Saya kenal arwah isteri ni lebih kurang daripada hari saya kenal dia sampai hari dia meninggal tu 20 tahun. So 20 tahun dan saya berkawan sama benda semua, and then 14 tahun saya hidup bersama dengan dia. So dengan umur saya, dengan pengenalan dengan dia tu, maknanya separuh hidup saya ni saya dengan dia. Jadi bila dia pergi, bila dia meninggal, orang kata menjadi separuh hidup you, separuh hidup you hilang, separuh diri tu hilang. Jadi dia sangat membebankan kepada emosi, sangat tough. Jadi macam mana saya nak bangun, nak lalui semua ni. Of course benda yang pertama saya buat adalah saya kena redha. Saya redha ni maknanya hari sebelum dia meninggal tu saya dah redha. Sebab kalau kata saya tak redha, saya tak terima ini adalah ketentuan Tuhan, maknanya saya tak akan dapat. Saya akan selalu orang kata menangis di bucu katil. Saya akan jadi down dan sebagainya. Jadi sebelum sebelum meninggal lagi tu, hari sebelum meninggal tu saya dah redha. Bila doktor datang bagi tahu saya perkembangan semua tu, kita dah tahulah. Doktor tak cakap pun kita ni, tapi bila doktor datang dekat kita dengan air muka dia, dengan apa yang cerita tu, kita dah tahu this is the last moment. So the last moment is very difficult, sangat susah untuk saya. Jadi saya kata saya kena redha. Jadi hari sebelumnya tu saya dah cakap, saya dah redha, saya dah menangis cukup-cukup, saya dah luah segalanya, saya dah bercakap dengan Tuhan, saya bercakap dengan pokok, saya bercakap dengan semua, saya dah luah. Saya kata okeylah, saya redha. So bila detik saya cakap dengan dia, saya pegang tangan, saya cakap saya redha, pergilah semua tu. Dan dia pun pergi. So jadi saya tak ada orang kata saya hangis, tak ada. So saya uruskan apa benda semua, uruskan sampailah selesai. Dan baliklah ke rumah. Dan the next day tu jalanilah hidup baru sebagai seorang bapa tunggal kepada 3 orang anak. Jadi of course fasa orang kata 3 bulan pertama tu orang kata fasa air mata. Fasa you nak sesuaikan diri dengan tak ada orang, fasa you nak kena urus anak-anak bersendirian. Fasa you nak adik.
Okay, ini part of and parcel life at home. Okay, gaduh bertumbuk semua ni. Biasa tu, biasa. Dah. Okay, dah. Come here. Okay, ini yang saya cakap bila saya menerima jemputan, saya cakap ni sangat mengganggu program. So bolehnya kalau ni tapi kalau ada orang cakap kata okey boleh, tak ada masalah, this is benda-benda yang tak apa, tajuk pun Super Daddy. okey, tapi saya cubalah saya cuba teruskan. Kejap lagi dia akan slowly dan dia akan ni lah. Okey, dia akan subside sendiri dia. Okey. So bila kita dah start tu, of course apa yang bagi kekuatan atau motivate saya untuk terus bangun, kuatkan semangat, jalani hidup dengan anak-anak biasa. Of course pertama sekali saya fikir ini adalah amanah, tanggungjawab. So saya kata saya tak boleh simply tinggal macam tu, aduk meratap, menangis di bucu katil dan sebagainya, tak peduli anak makan ke tidak, apa ke tidak. So saya cakap tak boleh. So hari kedua tu selepas isteri saya dikebumikan, esoknya saya bangun macam biasa, bangun pagi, solat semua, turun, pergi bawah, ambil baju-baju kotor, masukkan baju, pergi dapur, siapkan makanan anak semua dan sebagainya. Saya kena buat macam biasa. Sebab bagi saya ini adalah tanggungjawab. So saya kena kuat lah. Mana saya kena kuat. Dia kata waktu saya nak menangis, kejap lagi saya menangis. Okay, saya kena prioritize kan. Okay, so strategi saya itu, okay, saya nak prioritize. Urusan rumah tangga kena selesaikan, urusan anak-anak selesaikan, urusan makan minum dia orang selesaikan, urusan emosi nanti kita tengok yang mana perlu kita selesaikan, Emosi saya patut kejap mana lagi saya terasa saya nak menangis, saya akan pergi menangis. Anak-anak menangis kejap ini, saya nak pujuk. So saya dah strategize dah. The day before saya tidur tu, saya dah strategize apa saya nak buat the esoknya. So alhamdulillah, saya rasa bila kita niat, saya niat nak membesarkan anak-anak saya sendiri, dan saya ingat pesanan roh isteri saya, apa-apa terjadi dekat dia, anak-anak besarkan dengan tangan sendiri. So bila mak saya minta anak kecil saya bongsu waktu tu 7 bulan, dia nak bawa balik kampung semua, saya cakap saya tak lagi, sebab saya tak nak pisahkan anak-anak saya, dan ini anak saya, tanggungjawab saya sendiri besarkan. So ini adalah strength kepada saya, kekuatan kepada saya. So bila nampak dia orang 3 orang ni pagi-pagi tengah tidur tu, saya rasa saya tak boleh biar, saya tak boleh down, saya tak boleh apa semua. Bukan saya tak boleh down, tapi it's not necessarily saya bangun pagi, saya nangis, saya tak buat apa, saya tak boleh. So saya kena besarkan tiga anak kecil ni. Jadi saya pegang amanah, ini amanah saya, ini amanah mak dia kepada saya untuk besarkan dia orang. Jadi this benda yang motivate saya. Dan saya juga pegang kata kita nak buat sesuatu, kita niat baik, Allah akan bantu. So saya yakin saya boleh buat. So bila mak saya nak balik, saya cakap baliklah. Okay, tinggalkan saya dengan anak. InsyaAllah saya boleh survive, saya boleh buat semua, sebab saya rasa Allah ada untuk bantu saya, dan dengan semangat kekuatan anak-anak ni, dengan dia orang ni, saya akan semangat buat. Jadi menjawab soalan tadi, apa motivate saya? Of course anak-anak lah punca utama, dan kemudian saya ingat pada janji saya kepada arwah isteri untuk besarkan diri anak-anak, dan ingat amanah tanggungjawab saya sebagai seorang bapa membesarkan anak-anak. Tanggungjawab saya juga dengan Tuhan untuk nanti ditanya kenapa, macam mana saya besarkan anak semua dan sebagainya. Jadi saya pegang pada amanah tanggungjawab yang berat ni semua, saya kata okey, saya kena kuat, dan saya ambil lah dia punya semangat anak-anak tadi, saya pun besarkan. Dan of course emosi itulah kan, so orang tanya saya tak sedih ke, of course setiap kali saya pergi mandi, saya akan lepaskan, saya akan luahkan, saya akan nangis cukup-cukup benda semua, saya nak ingat, saya nak mengenang semua waktu tu. Waktu personal saya waktu tu, dan waktu kadang dalam solat pun saya tak boleh nak kurangkan. Kalau tak, saya nak solat pun jadi susah sebab duk tengok-tengok. So jadi saya khususkan masa untuk saya bersedih berduka tu, waktu saya dalam shower tu, that saya lepas. Dan saya keluar, saya jadi normal balik, saya uruskan anak-anak semua dan sebagainya. Dan itu
itulah kata cara saya menangani dia waktu tahun pertama ataupun bulan-bulan pertama selepas kematian isteri. Okey, jadi saya dapat kat sini kunci utamanya adalah redha kan. Ya, betul. Redha macam mana kita nak meredai apa yang terjadi tu, itu adalah kunci utamanya lah. Jadi yelah Cik Khairul pun kata tadi ada juga menangis kan. Maksudnya bukanlah kata lelaki tidak menangis kan. Ada juga menangis tetapi maksudnya salah satu caranya adalah healing yang Cik Khairul buat adalah dengan melepaskan kan. Melepaskan perasaan itu, emosi itu. Selain itu apa lagi coping strategi lah orang kata. Supaya tidak terbawa-bawa dengan perasaan tu, tidak terbawa-bawa dengan perasaan kesedihan. Macam mana Cik Khairul coping dengan situasi tersebut? Okay, that's coping mechanism. Coping mechanism ni of course benda yang penting. This is where you have to strategize. Okay, macam mana you nak kawal, you nak emosi, you nak lepaskan perasaan semua dan sebagainya. Of course saya waktu benda yang utama sekali tu adalah menangis tu adalah one of the strategi dia punya coping mechanism dia. Sebab saya rasa Allah ciptakan kita ni dengan perasaan apa dan sebagainya. Jadi jadi menangis itu adalah satu yang dikurniakan kepada kita sebagai coping mechanism. Jadi saya rasa saya tak boleh apa orang kata gunakanlah kelebihan yang tu. Sebagai lelaki ada saya tak layak menangis, tak boleh menangis. Itu bagi saya adalah benda yang salah. Jadi saya one of the mechanism tu of course menangis. Cuma saya elakkanlah aku kata menangis berlebih-lebihan sampai depan anak semua tempat menangis apa semua tu, itu akan jadi mungkin bukan menguatkan tapi yang lebih teruk jadi je. Okay. Jadi ada ketika-ketika yang sesuai kat apa semua, bila saya dah selesai uruskan anak-anak biasanya kalau saya seorang malam saya isyak saya mandi saya buat tu, itu waktu saya lepaskan. Sebab bila saya lepaskan tu saya dah jadi tenang, saya boleh relax, anak-anak kerja rumah pun dah selesai, kerja semua dah selesai. So that's really help me. Dan kedua of course kena luah. Selain menangis tadi itu kita lost secara orang kata dia punya emosi dia punya tu, tapi benda yang duk berkumpulkannya apa yang kita duk teringat, apa yang kita nak bercakap tu kena luahkan. Jadi kena ada partner atau kena ada seseorang, kena ada mak, ayah, adik, awak, kawan baik, benda semua ini kena lepaskan. Saya agak malang sebab sini bukan nak kata malang. Saya seorang yang tidak boleh, saya introvert. Saya komunikasi dengan manusia ni saya kurang. Dengan family sendiri, dengan mak saya sendiri pun saya bolehlah bersembang cakap, tapi nak meluah, nak cerita perasaan saya dan semua tu saya tak boleh. Dengan adik-adik, dengan kawan-kawan semua, saya bukan seorang jumpa sini aku sedih lah semua. Saya tak boleh nak luah perasaan apa saya tu. Kalau nak cerita macam biasa benda-benda hal-hal lain bukan berkaitan diri saya, perasaan tu tak ada masalah. Tapi bila nak cerita perasaan ni saya tak boleh. Pernah sekali saya jumpa kaunselor tapi sama juga, tak boleh nak meluah. Bila buka mulut je dan the sadness, the sedih tu semua datang semua, you tak boleh nak cerita, tak boleh nak apa. Tapi saya kena luahkan. Saya tahu kalau tak luah okay. Kalau tak luah tu dia akan membungkam, dia akan satu hari berkumpul banyak, dia akan meletup. Jadi saya rasa kena luah. Saya tak ada channel, saya dah pergi try counselor, saya tak boleh, dan saya rasa the only way sebab saya sebagai seorang penulis dan saya sangat selesa meluah rasa saya, perasaan saya tu melalui penulisan saya. Jadi itulah saya decide kata okeylah saya nak keluar di Facebook. So bila saya luah tu saya tak nak baca komen saya semua tak nak. Jadi saya nak kena luah juga. Jadi saya pun menulis di FB. Waktu itulah aku kata titik-titik mula saya menulis di social media. Daripada tu saya pun menulis, saya pun luahkanlah hari-hari saya, perasaan saya, rindu saya, struggle saya dengan anak-anak semua dan sebagainya. Dan rupanya bila saya luah macam tu sebenarnya dia memang memberi kelegaan.
Okay, rasa beban tu hilang dan saya mendapat feedback daripada rakan-rakan. Okay, no, nasihat, tips-tips. Okay, saya macam kata, okay, saya dah start dengan anak-anak ni, dengan ni nak makan nak buat macam mana, dengan sibuk dengan tu. Okay, dia orang bagi tips. Okay, buat makanan macam ni, buat frozen, buat siap-siap macam ni. Okay, bau angkai itu semua dia boleh buat. Jadi saya banyak belajar based on coping mechanism saya yang kedua tadi adalah meluah melalui penulisan tadi, dan saya dapat feedback yang sangat-sangat membantu saya untuk melalui dah ni 3 tahun saya bersendirian dengan anak-anak. So saya rasa ini adalah hanya dua inilah coping mechanism saya, dan lagi satu of course saya coping mechanism yang ketiga adalah saya kena sibukkan diri. Alright. Apa ni? Seterusnya adalah saya kena sibukkan diri. The first thing saya buat adalah saya enroll masuk universiti. Saya sambung belajar. So orang cakap, dah dengan seorang-seorang, dengan bela anak, semua tu sambung belajar lagi. Saya nak sambung belajar ni dah memang cita-cita saya lah. Anak saya memang sambung belajar. Tetapi waktu tu dengan sibuk dengan anak semua. Then bila isteri saya meninggal, saya realise life is short. So kalau saya tak ambil hari ni, mungkin esok saya mati, saya tak akan sempat buat apa benda semua. Jadi Kam ya. Jadi saya enroll, saya ambil belajar, saya sambung belajar di UiTM. Jadi sibuk hari saya. Sangat sibuk dengan kerja, sibuk dengan urus rumah tangga, sibuk dengan anak, sibuk dengan belajar, So jadi masa saya untuk duduk, berfikir, mengenang semua tu dah jadi kurang. So jadi masa saya limit untuk waktu saya dalam mandi, saya mungkin kadang-kadang lepas tu tidur pun you tak sempat nak berfikir semua ni sebab you terlalu penat, just tidur. Jadi saya waktu memandu seorang-seorang adalah few time saya duduk mengenang apa benda semua, saya nak menangis, itu semua ada. Tapi kesibukan saya tu adalah sangat membantu. Bila kita kadang-kadang duduk saja tak tahu nak buat apa benda tu, and then kita mula berfikir dan sebagainya. Jadi antara itu itulah 3 coping mechanism saya. Kalau nak jawab soalan tadi, pertama of course saya kena menangis, sebab menangis itu adalah fitrah yang dikurniakan Tuhan sebab dia sangat melegakan. Dan kedua saya saya meluah, tapi saya sebab tak luah pada manusia, saya tak reti meluah personally secara berdepan dengan manusia, dengan orang. Jadi saya melalui penulisan. Dan ketiga, of course, saya coping mechanism yang ketiga saya adalah saya menyibukkan diri saya. So bila saya sibuk, saya jadi sangat sibuk. Waktu saya tu sangat penuh. Tak ada waktu yang terluang panjang-panjang untuk saya duduk bersedih dan sebagainya. So dengan 3 cara tadi, alhamdulillah saya survive. Saya dapat dapat tempuhi semua apa-apa cabaran sepanjang dah 3 tahun saya bergelar bapa tunggal dan untuk menguruskan anak-anak bersendirian. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Jadi ada 3 perkara lah sebagai coping mechanism Cik Khairul buat. Meluahkan, menulis kan. Selalunya memang kalau orang yang introvert ni dia akan lebih kepada penulisan. Betul. Dia tak pandai nak bercakap apa semua, tapi dia boleh meluahkan melalui penulisan, dan itu adalah salah satu coping mechanism juga kan. Dan juga sibukkan diri. Betul, yang tu sibukkan diri. Dan kadang-kala bila masa kita occupied, kita akan melihat ke hadapan apa yang kita perlu buat next rather than kita melihat belakang. Ya, betul. Jadi saya harap tips ini dapat penonton sekalian yang mungkin ada ujian yang sama kan, dia dapat menggunakanlah tips ini macam mana nak move on tu orang kata. Okay. Kemudian Cik Khairul, dalam membesarkan anak terutamanya yang kecil-kecil lagi ni kan, bukan satu yang mudah kan. Jadi boleh kongsikan cabaran yang Cik Khairul hadapi lah dalam membesarkan anak-anak dalam masa inilah ketika ini. Dia cabaran tu dia berfasa-fasa kan, fasa-fasa. Okey, sekarang ni cabaran waktu baby, satu cabaran yang berbeza. Dia masuk, dia toddler, dia ni kan, dah besar, dia boleh cakap apa benda semua ni, dia cabaran dia berbeza. So esok nanti dia dah besar, dia dah sekolah semua tu, of course itu ada cabaran lain pula. Tapi cabaran-cabaran dia
yang saya rasa benda-benda menguruskan hidup dia ni, saya rasa tidak terlalu sukar. Okay, nak uruskan anak-anak. Daripada waktu tu saya waktu anak kecil-kecil baby, bangun tengah malam nak buat susu, kadang tengok berak, nak tukar pampers, apa benda semua tu is small matter untuk saya. Sebab saya rasa daripada anak pertama, daripada baby lagi, memang saya yang menguruskan. Jadi bila saya ada that skills, jadi saya selalu bercerita dalam penulisan saya kata isteri saya ni dia prep saya dah. Dia sediakan saya sebelum dia pergi. Dia prep saya. Maksud dia tu, daripada anak pertama, daripada kami kahwin lagi, dia selalu ajak saya buat kerja rumah, itu, ini dan sebagainya. Jadi saya biasa mengemas rumah, apa benda semua. Ini semua ni adalah satu kebiasaan. Lepas tu bila ada anak yang pertama, kebetulan ketika itu anak saya lahir di luar negara. Kita ada di Jerman ketika itu. Dan di sana bapa memang wajib. Nurse akan panggil, wajib. Selepas baby keluar saja, the next day tu bapa kena panggil, datang duduk, ini cara cuci dia, ini cara tukar pampers dia, ini cara kalau nak bagi susu, kalau nak mandi macam ni, pegang macam ni, semua bapa kena ajar. Selagi you tak belajar tu, anak tak dibenarkan keluar. Jadi saya belajar banyak. So bila saya belajar banyak, and then saya balik ke rumah, dan bila malam apa benda semua, saya cakap, wah, it's okay. Anak kalau nak tukar pampers apa semua, waktu dia nak menyusu, dia menyusu lah. Lepas tu nak tukar pampers, anak jaga semua, dan saya uruskan. So saya ada that skill. So saya ada skill menjaga anak, saya ada skill mengurus rumah, and then waktu kita di luar negara semua nak makan apa semua tu, saya belajar masak. Saya masak setiap hari ni semua. Jadi saya ada that skill. Skill mengurus rumah tangga, skill memasak, skill menjaga anak, semua ada. So bila isteri saya pergi, saya terfikir, ya Allah, selama ni saya duduk kadang-kadang semalas lebih, dia kata okey pergi, abang tolong itu, yang tolong ini, tolong ini. Sebenarnya dia sedang mempersediakan saya untuk hari-hari yang seterusnya macam ni. So jadi to recap, saya untuk cabaran untuk membesarkan anak secara lahiriah, bagi makan, pakai dia semua, saya tak ada isu. So saya boleh jalankan macam biasa, tak ada rasa tekanan, tak ada rasa, adalah kadang-kadang terlalu penat apa semua, itu benda normal, macam semua mak-mak yang lain yang biasa. Cuma paling besar cabaran dia adalah emosi anak-anak. Emosi anak-anak ni ialah anak kehilangan ibu waktu usia 7 bulan, 2 tahun dan 4 tahun. Ini yang buat saya selalu air mata ni, sebab ini emosi anak-anak. So ini sangat-sangat mencabar. Macam mana saya nak cope dengan emosi saya, nak cope pula dengan anak-anak. So anak-anak ini memang sukar. Jadi macam anak saya yang pertama, Khalif, waktu tu 4 tahun, dia terus shut down. Dia terus put aside, dia seolah-olah ambil peristiwa tu, kejadian tu, pusat. Dia tak nak bercakap pasal tu, dia tak nak luah, dia tak, daripada hari pertama mak dia meninggal sampailah 2 tahun. 2 tahun kemudian, dia tak menangis. Dia tak menangis langsung, dia tak nak bercakap langsung tentang mak dia. Tapi saya tahulah dia rindu mak dia semua tu, tapi dia shut, dia tutup terus, dia block terus dia punya ni semua pasal mak. So jadi saya tak nampak daripada segi dia menangis malam-malam minta mak dia, tanya mak dia mana semua, dia tak ada. Dia semualah tanya mak dia dah mati, dia ada mak dia, nanti boleh tak lagi jumpa mak dia, benda semua. Dia faham. Dia just, that's it. So dia jarang nak bercakap, even kalau saya pergi kubur pun dia tak akan pergi. Dia sebolehnya dia nak tinggal kat rumah, sebolehnya dia elakkan untuk pergi, ataupun dia tunggu dalam kereta dan sebagainya. Sebab dia tak nak that benda tu, ni dia. Jadi bila dia shut down, dia terganggu daripada segi emosi dia tu terganggu. Maknanya dia bila dia tak bercakap, dia tak meluah, dia memendam. So dia tingkah laku dia berubah. Dia jadi lebih menyendiri, dan dia lebih menjadi agresif, dan macam-macam. Dan saya terpaksa bawa ke psikiatris,
dia sebenarnya sebelum mak dia meninggal tu pun saya dah nampak ciri-ciri yang berbeza pada dia ni. Okay, tapi kita tak expect lah. Kadang-kadang saya nampak anak saya ni kadang terlalu takut pada bunyi, terlalu sensitif dengan persekitaran, nak pijak lantai, takut nak pijak kat luar, nak pijak batu, pasir semua dia tak ni. Dan benda vacuum pun dia dah layan takutan. Dia ada apa repetitive hand movement apa semua ni kan. Dan waktu tu waktu dia umur yalah 2-3 tahun tu kita tak fikir pun anak dia ni autism ke apa benda semua. We don't have, saya tak really ada knowledge langsung pasal autism. Tapi bila dia mak dia tak ada, bila dia dah keadaan macam tu, saya nanggok dia banyak bersendirian, dia banyak dia punya apa movement dia punya tingkah laku tu, saya rasa dia ni something. So saya buat research, saya check, saya buat test and everything secara online itu, tanya-tanya orang sana ni, dan dia menjurus kepada autism. So saya decide kena bawa jumpa pakar. So bila bawa ke jumpa pakar pun it takes time because dia ada isu dengan kehilangan ibu. So doktor tak nak terus diagnose dia sebagai autism benda semua, sebab ini mungkin tingkah laku ni berpunca daripada dia kehilangan ibu. So nak crack tu 2 years, setiap bulan pergi tu tak dapat langsung nak bercakap, nak tarik keluar apa perasaan dia, nak bercakap pasal mak dia. Selepas 2 tahun barulah psikologis dapat cakap, dan baru dia luah apa benda semua, and then daripada itu the real tingkah laku dia tu baru dah start nampak, and then baru kita diagnose dia betul memang dia autism, dan dia ada efek lagi dengan dia punya kehilangan mak dia semua tu. So benda-benda macam ni yang kata antara cabaran yang besar untuk saya nak pulang alik ke hospital, bawa dia, lepas tu dia dengan macam tu semua tu, dan orang kata menambah lagi satu orang kata struggle saya. Okay, nak besarkan dah satu, lepas tu nak cope pula dengan dia yang ada autism, tingkah laku dia, dan sampai ke hari ni dia saya masih belajar macam mana nak menguruskan dia. Itu yang sulung. Yang kedua pula, daripada 3 bulan pertama tu setiap malam akan meraung-raung minta mak dia. Okey, jadi dia jaga tengah malam, dia akan meraung, saya akan peluk, saya akan pujuk, saya akan tepuk, saya akan tenangkan dia. Faham. So bila esok hari saya akan bangun, saya akan bercakap dengan dia, nak ceritakan tentang kematian macam mana semua ni, biar dia faham dengan jelas. In fact, walaupun dia faham, dia rasa dia jelas tu, kadang-kadang dia akan, bila dia rindu dia datang sampai ke hari ni, dia akan tanya bila mak dia nak bangun, dia tahu mati tu tak boleh bangun lagi dah. Nantilah bila kita dah semua dah mati, esok kita pergi ni, kita insya-Allah kita jumpa dia di syurga. Dia faham dia konsep. Tapi kadang-kadang bila dia tanya tu, saya tahu dia rindu. Kadang bila dia tanya macam tu, dan saya cakap okeylah, esok kita pergi kubur nak. Dia akan nak pergi, sebab itu dia bila kata tahap kerinduan dia dah sampai. Tapi alhamdulillah, sebab dia waktu 3-4 bulan pertama tu dia menangis apa semua, dia dah luah dah semua tu. So lebih senang manage yang nombor 2. Dan yang nombor 3 yang paling kecil waktu 7 bulan. So dari segi emosi dia tak ada sebarang isu, sebab bagi saya dia sekejap dia dengan mak dia, dan dia masih kalaupun dia mungkin dia tak ada memori, saya tak tahulah kan budak kan, dia tak ada memori dengan mak dia semua, jadi tak terlalu suka. Saya hanya nak bagi tukar pampers, makan misalkan gitu saja. Daripada segi emosi, yang nombor 1 dengan nombor 2 ni lah yang menjadi cabaran. But hari ni alhamdulillah benda tu dah slowly, kita dah get used to it. Orang kata semua masing-masing dah faham, dah jelas dan everything. So kami ni kita hidup macam biasalah, cuma kurang. Dia kadang-kadang dia selalu cakap, kita dah best dah family kita, cuma kurang seorang. Dia tak ada mak. Itu dia. Jadi dia ambil lebih kurang Come here. Dia lagging pun tak dengar. Lama tu Cik Hairul untuk period tu? Dalam setahun ke setahun? Cik Hairul boleh dengar? Boleh ulang sekejap sebab saya tak dengar tadi. Dia lagging. Okay. Apa ni, itulah yang dia ambil masa lebih kurang dalam berapa lama untuk kembali, orang kata apa, untuk passing period yang agak sukar tu lah kan, emosi anak-anak apa semua tu. Saya rasa dia ambil masa, untuk saya ni mungkin dalam setengah tahun tu saya dah lepasi fasa yang sukar untuk saya. Tapi anak-anak dia punya period dia lebih
lebih panjang. Kita nampak dia macam happy semua, tapi dia punya emosi dia tu mungkin dah masuk tahun kedua tu, baru dia dah macam dah resolve dia punya tu. So saya ni mungkin 3 bulan pertama tu sangat tough. Masuk dah 6 bulan tu saya dah rasa get used to it. Dah masuk setahun tu dah kata everything is normal lah, everything is normal. So sampai sekarang ni kita anggap semua ni benda dah, this is ours lah, inilah keluarga kami, inilah kami. So cuma sesekali kami buka, tengok video, tengok gambar semua dan bercerita. Saya selalu nak bercerita, saya selalu nak tunjuk dekat anak-anak, mak dia semua. Saya tak nak dia, sebab waktu fasa macam ni, saya takut dia lupa. Kan bila esok, manalah tahu esok saya ada jodoh lain ke macam mana, ada mak lain ke macam mana semua, saya takut dia lupa mak dia. Jadi kita selalu bersembang-sembang, tengok gambar, tunjuk, cerita, okey dulu kita pergi sini dengan mami, dengan ini semua. So saya nak anak-anak, saya bukan untuk nak mendera emosi dia, nak bagi ingat tak, tapi bagi saya anak-anak dah terima keadaan ni, dia dah faham, dah jelas. In fact anak saya yang sulung kali pun dah dia boleh cakap dah. Kadang dia datang saya, dia peluk, dia cakap dia rindu, which is 2 tahun lepas dia tak sebut langsung. Sekarang dia cakap dia rindu mak dia ni, dia kata nak pergi kubur boleh tak? Okay boleh. So dulu dia tak nak, tapi sekarang nak pergi kubur tapi dengan syarat adik-adik dia tak boleh ikut. Adik-adik yang hantar kat sekolah tu dia pergi dia seorang sebab dia nak nangis. Dia tak nak adik-adik dia tengok. Dia bila adik dia ada, dia akan jadi tahan apa semua kan. So kesian ingat dia. So bila nak pergi kubur, saya akan bawa dia seorang dengan saya. So dia pergi, dia cakap lah dengan mak dia menangis apa benda semua. So dia boleh luahkan. So itu benda yang kata bagi saya dah normal. Kita dah dapat lalui semuanya. So time period dia itulah saya rasa dalam masa setahun pertama tu lah. Once dia lepas masuk tahun kedua tu, insyaAllah everything dah lebih normal lah. Mungkin maksudnya yang ialah emosi, main dengan emosi anak ni bukan satu benda yang mudah lah kan. Dan yang paling penting ibu atau bapa tu kena stabilkan emosi diri sendiri untuk menstabilkan emosi anak kan. Jadi maksudnya yang sulung tu dia ada autism, memang dah ada daripada kecil ataupun baru dengan peristiwa kehilangan ibu dia ni dia rasa lagi naik benda tu ke macam mana Cik Khairul? Tak, dia sebenarnya benda tu memang daripada kecil. Semua kita detect lambat awal itu saja. Sebenarnya dia benda bila dia dah ada dalam dia tu memang dah ada lah. Sudah ada. Sebab saya nampak benda ni, saya nampak dia punya kelainan dia tu. Waktu dia saya rasa waktu dia dah start bercakap, waktu umur sebelum 3 tahun tu dia dah bercakap. Dia tak bercakap macam dia dah boleh point dekat TV. Yang saya ingat ayat yang pertama dia cakap daddy, dia tunjuk dekat saya tengah tengok National Geographic tu time kat TV, dia cakap daddy, there is northern light. So northern light ni is a aurora borealis yang color dekat kutub selatan tu, kutub utara tu, selatan tu yang colorful tu, which is bagi saya it's normal kids at that age nak tahu itu adalah aurora ataupun northern light. Itu adalah dia tengok bila dia tengok apa benda-benda macam monumen itu Eiffel Tower, that is Golden Gate Bridge, itu adalah ini semua tahu. So saya macam terkejut. Lepas tu dia out of nowhere one day dia baca saya A B C D E F G H I J K sampai Z tu. Saya ingat biasalah budak-budak duduk dengan lagu kan A, B, C. Rupanya dia dah kenal dah. Saya boleh tunjuk, dia bukan hafal that lagu tapi dia dah kenal tak itu rupa ni, inilah ini Z, ini X, semua nombor numbering semua dia dah kena add. Ada waktu umur yang sangat masih terlalu muda. Dan waktu budak-budak menconteng-conteng semua tu benda-benda dekat dinding, bulat-bulat, dia dah melukis objek. So kata ni something different. And then datang pula dengan package dia waktu dia sensitif terhadap bunyi, dia sensitif dengan sensory issue. Dia pegang benda selalu jatuh. Sebab dia punya sensory dia tak bagus. Dan dia nak pijak benda dia takut. Dia tak macam budak lain macam adik-adik dia boleh duduk atas sofa terjun semua. Dia tak ni. So saya nampak dia benda kelainan macam ni waktu dia umur 2-3 tahun.
Bila masuk 4 tahun tu dan bila dia dah shut down dengan kematian mak dia semua tu, dan saya lagi suspect. Dan saya buat research ke benda semua, and then kita buat pergi psychiatrist. Masuk dia umur 6 tahun, barulah doktor sahkan. Dan dia IQ dia is orang kata beyond. So kalau at that age, kalau anak-anak doktor kata waktu umur dia 4 tahun tu dalam IQ dalam 80-90, dia sudah 120, which is 2 years above. Okay, kalau umur dia 4 tahun, dia punya IQ tu dah macam dah 6 tahun, 7 tahun. So sekarang ni isu dia macam tu dah. Sukar untuk saya nak sekolahkan dia sebab dia tak boleh nak pergi sekolah dalam persekitaran yang belajar ABC, dia tak nak. Sebab dia kata dia benda yang dia dah tahu. Jadi saya terpaksa cari sekolah khas untuk dia. Saya tak boleh nak masukkan dia ke sekolah biasa sebab dia akan mengamuk, dia akan mudah mengamuk, dia akan mudah stres dengan benda-benda yang diajar pada dia, benda yang dia dah tahu. Dan dia bila dia bertanya soalan, cikgu dia tak boleh jawab. Bila tanya soalan apakah bulan di planet sekian-sekian, apakah planet terbaru yang dijumpai, SpaceX dilancarkan bila dia ni ke planet mana, ke itu, ke ini, dalam tubuh badan manusia ada berapa neuron dia, berapa juta neuron, berapa bilion neuron, berapa tulang. When you cannot answer this kind of thing, dia akan jadi give up, dia akan tak seronok sekolah, dia tak nak sekolah, so dia macam tu. So saya jadi benda macam ni yang saya nampak dia punya kelebihan, kekurangan dia. Dan saya detect awal lah, maknanya waktu umur 3 tahun 4 tahun tu saya dah rasa, tapi belum proper. So waktu umur dia 6 tahun setengah barulah doktor sahkan dia ada Asperger, ataupun sekarang ni dia dah tak kategoris lah, dia dah bagi terus sebagai ASD, Autism Spectrum Disorder. Tapi dia ada keistimewaan kan, autism ni memang ada sesuatu istimewanya pada anak tersebut, kan. So sekarang ni dia dapat rawatan ataupun terapi yang khusus ke macam mana? Dia ada terapi, ya. Dia kena occupational therapist tu, dia kena pergi every month untuk sebab nak mainkan sensory dia. Sensory dia. Alhamdulillah lah, terapi ni sangat bagus. So, sebab autism ni dia tak ada ubat. Dia tak ada apa, dia experience dia untuk lalui setiap fasa tu. So dulu dia macam takut bunyi, sekarang ni dah boleh handle sikit. Tapi saya masih bekalkan earmuff untuk dia, jika bunyi terlalu kuat benda semua akan mengganggu dia punya ni. Saya akan tutup. Kalau dulu nak pijak-pijak dekat luar pasir semua dia takut, sekarang dah boleh. So dia punya pegang-pegang benda, dulu selalu benda jatuh. So dia dah boleh adapt, tapi kena diajar selalu, kena terapi selalu. Dan sekarang ni PKP ni dia jadi stuck. So appointment dengan hospital pun tertangguh itu ini dan sebagainya. Tetapi saya masukkan dia ke Junius Kurnia, sekolah autism. Sebelum ni dia di Tadika. Bila di Tadika banyak isu di Tadika, which is mengganggu dalam kelas, sebab dia tak boleh terima pelajaran yang diajar pada dia, dan environment tu dengan pelajaran biasa macam tu tak kena dengan dia. Saya tak boleh, so dia mengamuk dan dia start fizikal dengan orang, dia start buat orang dan jadi banyak isu di Tadika. Jadi saya keluarkan dan kebetulan doktor rujuk saya pada Junius Kurnia. So bila masuk ke Junius Kurnia dan baru nampak dia suka balik ke sekolah, sebab di Junius Kurnia semua adalah occupational therapist. Cikgu-cikgu tu memang pakar dalam menguruskan anak-anak macam ni. So dia kenalah dengan jiwa dia seronok. Cuma Junius Kurnia ni sampai umur dia sekarang ni patutnya darjah 1, 7 tahun, tapi dia tak masuk darjah 1 sebab dia tak ikut. So esok umur dia 8 tahun dia nak kena keluar dah daripada Junius Kurnia, dan saya kena cari sekolah lain yang sesuai untuk dia. But Junius Kurnia tu untuk Cik Hairul, Junius Kurnia tu untuk yang tadika lah, maksudnya dia peringkat tadika ke dia belum preschool, belum sekolah? Junius Kurnia ni dia bukan sekolah biasa, dia adalah
intervention punya sistem school. So dia memang dibuat khas untuk anak autism daripada umur 4 tahun sampai umur 8 tahun maksimum. 7 atau 8 tahun maksimum. So dia kat sekolah tu untuk persiapkan dia ke sekolah biasa. So kalau nanti bila dah habis sama umur 3 tahun, sekolah akan nilai okey dia fit tak untuk masuk PPKI ke benda semua sekolah harian biasa. So kalau tak fit dah takkan buat surat, dan kita tak fit untuk masuk dan kena terpaksa cari center lain yang boleh cope dengan dia. So dia macam orang kata it's not say tadika, tapi dia intervention school. Intervensi dia waktu dia umur mula untuk prepare dia pergi ke arus perdana ataupun aliran perdana. Yelah dia genius ni yang kan dia ada sesuatu keistimewaan dia untuk anak yang autism ni. Dia punya memory kuat. Dia boleh lukis something without seeing macam tu. Okay. Saya ada terbaca posting Cik Khairul lah di Facebook yang menyatakan one parent one language tu. Boleh ke terangkan konsep ni dan macam mana dia membantu dalam didikan anak-anak lah? Okay, one parent one language ni is konsep yang kaedah yang kena pakai di seluruh dunia, which is bukan kaedah yang baru, adalah kaedah yang dah lama digunakan. Dia simple lah. Saya punya ni simple dia. Cik Khairul lah di Facebook yang menyatakan one parent one language. Okay. Dia punya konsep dia adalah kita parents dua orang lah, parents, ayah, mak. So konsep dia kita nak bagi anak kita dui language, dua bahasa. So bila nak bagi kita anak dua bahasa, dia senang. Seorang cakap satu bahasa. Okay. Simple dia, macam kita seorang dialek Kedah, seorang dialek Johor. So anak akan boleh cakap dua-dua dialek. Okay. Bila mak dia cakap Kedah, dia akan cakap Kedah dengan mak dia. Ayah dia cakap Johor, dia cakap Johor dengan ayah dia. So sama juga. So kalau kita nak praktiskan opol tadi ni dalam bahasa asing. Contohnya mak cakap Inggeris dengan anak, ayah cakap Melayu dengan anak. So tapi kena konsisten, tak boleh bercampur-campur. Sagi mak cakap Melayu, ayah cakap Melayu pula, mak pula cakap orang putih pula, dan tak boleh. Dia kena konsisten dalam satu tempoh masa few years tu. So anak tahu, dia tak confuse. Okay, nak cakap dengan mak dia tu automatik dia cakap orang putih. Dengan ayah dia automatik dia cakap Melayu. So ini adalah kaedah paling mudah, paling senang untuk anak kuasai dua bahasa. Atau mak boleh cakap Arab, ayah boleh cakap Cina. Mak cakap Arab je anak-anak. Bahasa Melayu sebenarnya dia sangat mudah dia pick up bila dia masuk sekolah. Bagi dia masa dia 2-3 bulan, dia akan pick up bahasa Melayu. And then automatically dia akan ada tiga bahasa. Okay, maafkan saya Ustaz, saya nak attend, bagi saya 1 minute. Okay, boleh. Tu dah menangis lama dah tu. Okay, di samping itu sidang penonton sekalian, kalau ada persoalan boleh ajukan di ruangan chat, dan nanti kami akan panjangkanlah kepada penceramah kita pada hari ini. Jadi kami di unit psikologi mengucapkan terima kasih lah di atas penyertaan tuan-tuan dan perempuan untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini kan. Jadi itu kita nak tajuk pun Super Daddy, kita dapat live example lah kan. Tengok Super Daddy dah pergi entertain anak sekejap menangis kan. Okay. Alright. So begitulah. So opol tadi ni is a practice. Saya pun kenal opol ni waktu saya di Jerman dulu. Dan waktu tu dan saya start practice dengan anak. Kebetulan sekejap dan kita balik ke sini, waktu tu cakaplah Jerman dengan anak. So dia boleh pick up lah. Dia boleh pick up. Sebab anak-anak waktu umur 2, 3, 4, 5 tahun ni dia very fast. Dia absorb bahasa dengan sangat cepat. So this is the best time untuk praktiskan opol tadi. So dengan situ kena support lah bahan-bahan bacaan dia, bahan-bahan tontonan dia. So kalau nak cakap Inggeris dengan Melayu, so ada bahan Inggeris, ada bahan Melayu juga. So dua-dua kena balance, dan insyaAllah
cepat. So anak-anak saya mostly waktu mak dia ada dulu, saya bercakap mak dia cakap Inggeris, saya cakap Melayu. So bila mak dia tak ada, sebab saya nak dia juga dia cakap Inggeris tu, sebab bagi saya cakap Melayu ni dalam community dengan mak dia, dengan saudara-saudara lain, dengan kawan-kawan di sekolah, of course dia akan cakap Melayu. Jadi nak cakap Inggeris ni pula, kalau tak pick up awal nanti jadi susah. Susah maknanya dia lambat sebab kat luar kawan-kawan semua cakap Melayu, nak praktis tu susah. So jadi kat rumah saya cakap Inggeris. Sampai sekarang ni kalau saya cakap Melayu pun dia orang dah faham. So dah tak jadi isu. Bila dia dah dalam masa 2 tahun tu dia dah pandai bercakap dan dah tak ada isu lagi dah. So dia 3 beradik ni antara emang dia memang 100% dia orang cakap English. Tapi bila ke sekolah saya tanya cikgu cakap Melayu je dia masing-masing kat sekolah. Masing-masing cakap sekolah. Dia jumpa nenek dia tahu dah okey nenek aku tak boleh tak boleh cakap Urdu, kena cakap Melayu. Okay. Dia jumpa sepupu dia cakap Melayu. Emang-emang dia dengan kawan-kawan yang bercakap putih dia dah boleh tune kat mana dia nak cakap semua. So that's how Opol one parent one language memberi kesan lah kepada ni. So boleh cuba praktikkan. Cik Khairul, mungkin saya nak dapat juga pandangan lah. Mungkin bila parent, kita sebagai parent ni bila ada anak autism ataupun special need ni, sudah tentu dia orang kata cukup memberi cabaran kepada kita lah, dan juga mungkin ada juga setengah ibu bapa ni yang merasakan rendah diri terhadap situasi yang dihadapi oleh mereka lah. Mungkin pengalaman Cik Khairul sendiri dengan membesarkan anak seorang diri dan dalam masa yang sama ada anak yang special need yang memerlukan perhatian khusus. So macam mana Tuan orang kata mengendalikan perkara ini dan juga berhadapan dengan masyarakat, tidak mengasingkan anak-anak daripada publik, dan mungkin jadikan ini sebagai satu kekuatan untuk terus orang kata maju ke depan dan juga boleh menjadi orang kata idola lah kepada parent-parent yang lain. Okay, saya selalu pegang macam ni lah. Sama juga dia punya keyword asal dia redha. Kita redha dulu. Kalau kita tak redha, ramai parents yang contact saya, dia kata macam mana, dia kata dia tak boleh nak terima yang anak dia tu kalau dia pergi semua doktor, semua pakar rasa anak dia autism. Dia tak sanggup terima, dia cakap doktor tak boleh pakai, dia pergi cari pakar lain. Bila pakar cakap okey ni autism tak. So first the penerimaan mak ayah sendiri. So once dia tak boleh terima, inilah yang jadi isu. Dia akan simpan anak dia kat rumah, dia kurung, dia tak nak keluar public, tak syukkan sebab dia sendiri tak boleh nak terima. So first saya redha. Apa saya ada bagi saya ni adalah satu inilah hadiah kepada saya, dan Allah nak uji. Allah nak uji, dia nak bagi something. Ingat, dia nak bagi something yang sangat baik, tapi dia bagilah ujian dulu. So kalau kita lepas dari ujian, Allah akan bagi something yang big, yang buat kita bahagia dan sebagainya. Jadi saya redha. So bila saya redha, saya ambil lah benda ni sebagai tanggungjawab dan cabaran. Tu saya pun juga nak pesan kalau ada anak-anak yang nampak lain apa semua, pergilah jumpa pakar. Kalau pakar cakap autism lah, redha lah, terimalah. Sebab tidak kesian anak-anak. Kita tak akan treat anak-anak tu sebagai anak tu, kita tak tahu cara macam mana kita duduk buat, okey ini anak ni degil, pekan dia degil. Dia punya lain, dia punya sistem dia lain untuk anak. Tapi bila kita tak boleh terima sebab kita nak treat dia macam biasa, ini yang akan jadi isu. So jadi bila saya redha, saya treat dia sebagai ni, so saya kena belajar macam mana nak handle ni, Of course anak-anak autism ni banyak tantrum. Okay, dia mengamuk, waktu dia mengamuk, dia tak kira masa tempat mana nak mengamuk, dia nak mengamuk di shopping mall ke, dia nak mengamuk dalam kereta ke, kat mana-mana dia mengamuk. Dia niat hilang. Okey, ini satu hal. Okey, sentiasa kalau saya bawa ni yang besar ni yang paling saya nak kena pegang tangan dan jaga sebab potensi nak hilang tu sangat tinggi. Dan saya biasa kena marah di restoran, tengah-tengah makan dengan anak-anak, dia tiba-tiba dia maraung, bising apa benda semua dan dimarah dan kena keluar dari restoran. Ini benda biasa. Tapi saya pasalah saya beritahu, okey minta maaf, anak saya autism, ini ciri-ciri kadang-kadang dia datang dia punya tantrum dia semua. Ini saya seorang diri, saya
tak dapat nak kawal ketika ni, saya tengah nak makan, so saya minta maaf semua dia. Saya keluar. But this is benda-benda saya rasa saya lalui. Saya kena lalui benda ni. So bila saya lalui, saya boleh cerita, saya boleh educate. Dan saya tulis kata okey benda ni. So bila kita nampak anak-anak bergolek-golek dekat shopping mall, kita pun duk jeling-jeling kat mak dia, apa ni, tak peduli. Kadang kita tahu anak dia tu sebenarnya autism. Sebenarnya kita tak perlu pun nak just pergi tak apa, no. Kadang just what parents yang ada anak autism ni bukan nak kata macam mana ni saya nak tolong ni ke apa benda, tak perlu pun. Just biasalah dia orang macam tu. Just orang akan sagi-sagi okeylah tu. Okey. Just bila masyarakat faham ini tantrum macam ni, ini adalah autism dan semua, so benda akan jadi lebih mudah. Okey. Mak ayah kadang dia takut, dia tak nak anak dia autism sebab dia tahu pandangan masyarakat. Anak dia cacat ni, stigma masyarakat. Bila anak ada OKU, OKU kata dia tu ada anak cacat, ini anak cacat, anak dia tu lembab, lemah, lemau lah, macam-macam. Dia kata, so stigma masyarakatnya. So jadi itu yang menjadi ketakutan utama mak ayah bila di anak diagnose di autism, semua tak nak ambil akad OKU, tak nak apa benda semua sebab pandangan masyarakat. Bagi saya sebaliknya, saya nak empowerment. Okay, saya nak empower mak-mak parents-parents yang ada anak autism. Jadi saya proud, macam cakap tu, I'm proud to tell people that my kids autism, anak saya autism. So ini akan menjadi bagi semangat saya. Okay, bila cerita-cerita, okay, tak apa, anak saya tu dia autism. So tanpa segan, tanpa malu, tanpa benda semua, bila orang tanya, saya akan cerita anak saya autism. So actually it's good bila orang cakap anak autism. So apa-apa terjadi lepas tu, dia orang boleh tak apa, dia autism, mesti dia boleh ni. Kalau tak, dia nampak apa dia ni, dia tak peduli anak, kenapa anak dia buat macam tu, kenapa anak dia macam ni dan sebagainya. Ini juga akan menjadi isu. So first saya tekankan redha, penerimaan sendiri kita tu sebagai mak ayah pada anak. Dan bila kita dapat terima, dan insyaAllah kita dapat treat yang dia dengan betul, kita dapat didik dia dengan betul, kita dapat besarkan dia dengan betul. Dia ada banyak benefit, dia ada banyak pertolongan yang kita boleh dapat untuk anak ni. Dia punya speciality dia, bila dia ada kad OKU dia, macam-macam benefit yang boleh ada. So jadi jangan malu, jangan segan bila kita ada anak yang special ni macam ni, untuk kita dapat bantuan lah, pergilah jumpa pakar, apa benda semua, dan redha. Once you redha, alhamdulillah, insyaAllah semua Tuhan akan bantu. Sebab kita nak besarkan anak-anak ni, ini amanah Allah, ada janji dah, rezeki anak-anak ni ada, asalkan kita berusaha. So kita redha tu, insyaAllah. Okey. Jadi ada persoalan kat sini Encik Khairul. Macam mana nak bagi anak yang autism ni yang dia bergaul dengan adik-adik dia dengan lebih baik? Okey, pergaulan ni dia suka sikit sebab of course anak saya dia ada dunia dia. Dia ada dunia dia. So dia lebih suka duduk bersendiri, bersorangan dengan dunia dia. So bila dia ada something nak buat tu, dia jangan diganggu dia. So bila dia diganggu, dia akan tantrum ataupun dia akan jadi sangat-sangat agresif. So kadang-kadang saya tengok dia kurang. Dia selagi tak kacau dia okey. Tapi bila start kacau dia, kejap lagi dia sangat agresif, dan bila dia pukul ataupun dia buat adik dia tu, sangat takutlah, sangat seram lah. Kita tengok. In fact kalau dia buat saya pun, dia baru 7 tahun ni, saya tak tahu esok dia masuk 15 tahun esok dah sama besar dengan saya, dia will be very dia punya physically dia lebih kuat. Sekarang pun kalau dia marah, dia datang dia terpa pada saya tu, scary lah, scary juga. So saya nak kena fahamkan adik-adik dia. Okay? Mungkin adik dia yang kedua tu lebih mudah faham sikit berbanding yang kecil ni selalu provoke. So itulah selalu isu bergaduh, bertumbuk dan sebagainya sebab jadi, tapi saya kena selalu bercerita. Kita cerita, okey ni abang ni dia lain sikit. Kenapa abang lain? Okey, nampak ni kad. Abang ada kad warna pink ni. Ni kad apa? Okey, ini kad OKU. Okey, kad OKU ni is kad cerita. Okey, so abang ni abang special dia sebab apa special? Jangan kacau dia. Nanti dia marah, dia ini, dia itu, dia ini dan sebagainya. Kadang-kadang benda dia lupa dia, tapi kena selalu ingatkan dia yang abang dia macam ni. So abang ni juga saya kena selalu cakap,
Okay, adik dia macam ni. Adik kadang-kadang adik datang tegur tuan nak main sebab adik nak main. Adik nak bersosial dengan abang dan itu sebagainya. Dan kalau pendapat saya begitulah. I mean, kita kena cakap. Tak boleh, oh ini jangan buat macam ni, marah-marah itu no point. Dia tak ada. So kena cerita. Kadang of course lah, saya sendiri pun kadang terpaksa keluar suara Tarzan dan je, oi pemda semua kan. But at the end bila kita sit down dengan tenang-tenang, waktu tengah bergaduh tu no point. Waktu dia tengah bergaduh apa semua tu no point cerita. Masing-masing masuk keluar, dia tak tangkap benda pun. So kita leraikan, kalau leraikan kadang dekat mana-mana tu saya biarkan saja. Dan lepas tu time makan, time benda semua, time kita dah tenang-tenang, then kita selotok. Okay, tadi bergaduh sebab ni kan. Kenapa? Macam ni. Walaupun mungkin antara saya ni kadang-kadang work, kadang tak work, tapi saya rasa saya kena selalu kan. Mungkin makan setahun ke 2 tahun ke, saya nak kena bagi kefahaman yang masing-masing berbeza. Ada yang kecil sekali ni beza dia macam ni. So jadi kalau buat macam ni, kalau buat macam ni dia suka kan, nampak kan dia suka. Tapi kalau buat macam ni dia marah kan. So everyone, saya 3 orang saya nak kena masing-masing faham kan. Masing-masing. Nak kena fahamkan juga saya. Kalau saya jegil je mata macam tu, mana saya apa? Dia tengah tak suka buat macam tu. Sebab saya rasa EQ ni selain daripada IQ dan EQ pun nak kena kan. Setengah orang tak ada langsung nak marah anak. Tak ada langsung nak jegil dengan anak semua, tapi bila dekat luar anak buat something wrong, orang jegil, anak dia tak faham. Itu adalah tanda marah. Dekat sign, okay, body language orang marah macam mana semua, so anak-anak kena tahu. Jadi saya bukan kata nak memukul anak, tapi bila kita kena ajar sign dia. Bila kita macam ni, muka macam ni, marah. So bukan saja jadi, bila dekat luar orang buat muka macam ni, macam mana orang marah, orang tak suka. So jangan buat. So bila orang jeling macam ni, maknanya you do something wrong. People tak cakap kata you wrong, tapi people dah jeling tu maknanya it's wrong. So this is sign language, body language, whatsoever semua ni anak-anak kena tahu. Jadi kena sentiasa bercakap, kena ni. Kadang-kadang saya bagi tahu lah adik, bila adik buat muka macam tu adik tak suka, adik marah. Jadi abang jangan buat. Kan, abang bila tarik muka macam ni adik tak suka. This is body language yang you kena faham. So this is one way lah yang saya buat, which is kadang-kadang berjaya kadang tak berjaya, but saya kena teruskan, sentiasa ingatkan dia orang how untuk dia communicate, sebab komunikasi ni sangat penting. Begitulah. Dia education lah, maksudnya kita bagi tahu jangan apa, jangan letih lah orang katakan, jangan letih, nak sentiasa nak bagi tahu kepada anak kenapa berlaku kan, betul. Kenapa abang ni macam ni, adiknya macam ni kan. Okay, jadi kalau macam mana nak sampai tahap kesabaran macam tu Cik Khairul? Kadang saya sendiri pun kan dah kadang-kadang dah kurang sabarnya. Jadi macam mana apabila kita marah ke apa ke, ibu bapa ni nak bertindak balas terhadap anak tu, macam mana dalam situasi macam tu? Betul. Kita ni sama lah, saya pun sama dengan semua. Kadang kita marah hari kita tak keluar daripada level dia. Sampai kadang saya tepuk meja, saya pegang something, saya pukul. Okay, saya ada rotan. Walaupun saya tak rotan anak, tapi saya rotan meja. This is a sign. That's you should know. This sign you do something wrong. You do things yang sampai bila saya pegang rotan tu benda besar lah. Benda besar. Kalau saya cakap, jangan itu, ini, semua tu, it's a benda yang kata masih boleh tolerate. Tapi bila sampai saya tu marah tu, dan saya ingat awal-awal dulu, of course saya pun kadang-kadang sampai naik tangan. Saya pernah naik tangan, tapi saya ialah tampar dekat betis, paha semua buat. Tapi saya rasa it's not good lah, it's not good. Sebolehnya kita tak nak langsung tangankan anak, tapi sebolehnya kita tak nak langsung anak ni naik kepala sampai tak tahu langsung mana boundaries dia kan. Jadi saya belajar lah teknik. Waktu saya ada marah, saya tanya audience saya macam mana lah kita perlu buat marah ni. Dia orang cakap, first thing, bila kita marah, kita duduk. Kita rendahkan badan. So bila kita tengah marah ni, ego kita tengah meluap, kita tengah marah dengan anak-anak. Anak-anak kecil, kita berdiri tinggi kan. So kita waktu tu kita akan jadi, semalam Dr. Ha bagi tahu saya, kita ni semua kita adalah potential abuser. Kita ada potensi untuk menjadi seorang abuser. Abuser ni apa bahasa Melayu? Potential abuser. Bila kita rasa kita ni paling baik, kita cakap dengan anak, tapi sebenarnya kita semua adalah potential abuser. Bila sampai satu tahap kita meletup, kita buat anak, tiba-tiba masuk paper ke depan.
seorang bapa ditangkap anak, ada potensi. So jadi kita kena belajar kontrol dan kita punya kemarahan apa dan sebagainya. Dan saya selalu ingatlah pesan-pesan kawan-kawan nak cerita, okay, first of course bila kita termarah, time tu kita, ego kita sangat tinggi, tambah-tambah dengan anak semua kecil-kecil. So kita besar, kita tinggi. So the best thing to do waktu marah is lowerkan position kita, and then ego dia akan turun bersama-sama. That's why kita selalu dipesan bila nak cakap dengan anak, kita rendahkan badan, kita melutut duduk, peluk dia semua dengan anak yang level tu. So dia akan merendahkan ego kita. So ini antara benda-benda yang saya cuba buat. Kadang-kadang tu you rendahkan badan ataupun pergi minum dulu air segelas, you duduk je, dan benda tu and then it calm down, and then you can lebih mudah untuk bercakap dengan anak. Nak marah panggil semua duduk situ, beri tiga kat situ, ambil sini dia nak marah, nak apa semua. Tapi waktu tengah marah tu kita untuk terus bergegas pergi dekat dia, and then ini yang kata punca-punca dia, kita nak memukul apa dan sebagainya. So kalau saya begitulah, based on saya belajar dengan orang lah ni, kan orang bagi nasihat pada saya, ini saya praktikkan, alhamdulillah it work. Kita rendahkan badan kita duduk daripada tempat kita tengah marah berdiri tu, kita duduk, and then the ego, the marah tu akan subside atau come down together turun dengan kita. Dan saya suka that teknik. Bila saya duduk je, saya menutup pergi anak tengah marah tu, saya pergi dekat dia, saya terus menutup duduk, saya pegang dia, and then terus hilang. Bila mata kita eye level dengan mata dia tu, dia terus marah tadi tu dia jadi macam belas, dan kita kenapa lah adik buat macam ni tak boleh adik, macam ni kita kena buat macam ni. Jadi sangat tak suka macam ni. Kalau tadi tu, kalau saya pergi tu, saya nak kena lepuk budak ni, dia punya marah. So one of the teknik yang bagi saya berkesan adalah lower down our body, dan dia akan lower down juga kita punya ego dan kemarahan tadi. InsyaAllah, cuba. Ya Tuan, kalau kita tengok kat sini, proses pembelajaran termasuk kita sendirilah sebagai parent ni, so kita belajar sesuatu lah daripada anak-anak kita. Walaupun mereka tu istimewa, tapi sebenarnya dia banyak mendidik kita lah dari segi emosi, tingkah laku, dan juga kita sendiri pun akan mencari ilmu-ilmu baru lah untuk kita adapt dengan sesuatu yang berlaku. Tadi Tuan ada bercerita lah berkaitan dengan pendaftaran kad OKU kan. Mungkin saya rasa ada juga di kalangan kita lah yang tidak aware ataupun tidak mengetahui kenapa perlu kita mendaftar kat OKU, dan apa mungkin Tuan boleh cerita sikit sebagai parent yang mempunyai anak istimewa, dan telah mendaftar. Mungkin Tuan boleh highlightkan jugalah apa benefit yang diperolehi lah daripada pendaftaran kat OKU tersebut. Just untuk makluman, mungkin ada parent yang belum mendaftar lagi. Okay, saya sebenarnya waktu saya daftar ni, saya tak tengok kepada kelebihan kat itu, ini boleh dapat allowance, boleh dapat itu, boleh masuk ini dan sebagainya. Saya tak tengok benda tu sebagai saya punya matlamat untuk daftarkan dia sebagai OKU. Tetapi benda paling utama waktu saya discuss dengan psikiatris dia apa benda semua, the main reason selepas saya kata okey saya nak ambil kat OKU, sebab bila dia cederakan kawan dia di sekolah. Okay. Sikit lagi lah buta lah mata budak tu. Apa yang saya nampak adalah ini, saya nak backup dia. Kalau at least apa terjadi, saya ada reason. Untuk ni anak saya ni, dia bukanlah mencederakan orang buat sesuatu sebab atas sebab dia buat dalam keadaan tu. Dia buat dalam keadaan bukan dalam kawalan dia. So kad OKU ni doktor pun cakap, dia kata okeylah kita, lepas tu bila saya dah cerita pasal kes semua, doktor kata kita buatlah kad OKU pada dia lah. Sebab at least kalau ada kad OKU, kita apa-apa terjadi esok lebih mudah kita nak selesaikan isu-isu apa berbangkit di kemudian hari. Sebab kita bila kisah dia ni bukan seperti orang biasa, dia bukanlah orang yang normal yang boleh berfikir secara normal, secara rasional, secara apa, tak. So dia kemungkinan orang macam ni dia akan ada fizikal, nanti esok dia akan buat sesuatu berlaku kepada orang dan
dan sebagainya. Ini matlamat utama saya. Jadi saya ambil. Lepas tu bila dia dapat kad OKU ni, dia datang sebenarnya macam-macam benefit. Sebenarnya dia boleh dapat allowance. Allowance bulanan dia boleh dapat. Okay, lepas tu dia dapat macam-macam. Saya tak tengok, ada 40 kelebihan tak silap saya. Boleh buka website JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, tengok bahagian kad OKU tu, dia senaraikan. Untuk anak-anak yang berumur bawah 18 tahun ni, macam-macam dia punya kelebihan. Saya minta maaf, saya nak cerita, saya tak tahu sebab saya tak really go through dia punya detail apa-apa kelebihan tu, sebab saya rasa sebab saya sendiri yang buat tu untuk recognize anak saya ni adalah seorang OKU, dan I'm proud to tell people that my son is a OKU. Jadi saya buat kad OKU. Sebenarnya tak susah. Bila kita macam anak-anak yang ada anak autism ni, bila you pergi doktor, pakar sahkan, dia kata okey dah sah memang, doktor keluarkan surat. In fact dia kan sendiri cakap nak kad OKU dah, kita bagi borang siap-siap dah. Dia dah sign semua dah. Kita tambah-tambah lah isi nama, alamat, apa benda semua. And that's it. Lepas tu kita isi, bagikan MyKit anak kita dengan MyKit kat penalan kita, tak silap. Pergilah dapat kebajikan terdekat, hantar. Saya rasa tak sampai dalam masa sebulan, dan dia cakap okey kad OKU dah siap. As simple as that. Untuk mendaftar. Dan sebenarnya banyak kelebihan, ada elang bulanan, kita boleh apply untuk anak-anak dan macam-macam lagi. Saya minta maaf, saya tak tengok dia punya detail tu. InsyaAllah kalau ada masa, cuba pergi Jabatan Kebajikan Masyarakat punya website dan tengok bahagian kad OKU tu, dia senaraikan semua kelebihan-kelebihan yang ada untuk anak-anak, insyaAllah. Dia kad OKU ni sebagai protection lah orang kata kan, yang macam Cik Khairul kata tadi, kalau ada apa-apa kemalangan ke apa ke kan, anak betul. Kita dilindungi. Jadi itulah ada persoalan kat sini, sekiranya anak autism ni tengah tantrum tinggi kan, time tu tengah tantrum tinggi, sebagai ibu bapa ni kita nak kena buat macam mana? Kita perlu entertain dia ke, ataupun biar je dia cool sendiri ke, ataupun macam mana cara yang terbaik lah untuk berhadapan dengan situasi macam tu? Okay. Saya nak excuse kejap. Sebelum saya jawab soalan, bagi saya seminit. Okay? Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab tuan berceramah kita pun dah cakap tadi, ini memang peak hours dia, kadang-kadang anak akan ada masa terganggu lah. Okay, jadi tuan-tuan perempuan boleh terus bertanyakan soalan sekiranya ada di ruangan chat, dan insyaAllah nanti kami akan panjangkan kepada penceramah. Nampaknya dah tak boleh tinggal kat sana. Dia nak bersama-sama dengan kita live hari ni. Okay, Cik Khairul mute ni, kejap ya. Okay. Alright, sorry. Okay, nak cakap tadi pasal tantrum. Okay, macam mana nak hadapi tantrum anak. Setiap anak berbeza. Setiap anak autism ni dia unik. Dia takkan sama dengan anak autism yang lain. Dia mesti ada something different. Sama juga tantrum dia tak sama. Jadi saya rasa kita kena faham anak kita tu. Punca dia tantrum, macam mana dia start, macam mana dia berakhir. Jadi bila kita faham yang tu, jadi kita senang nak tackle. Macam anak saya ni, dia sebenarnya dia tantrum ni, dia tak ada tiba-tiba dia tantrum. Dia mesti ada benda yang trigger dia. Jadi bila dia benda start trigger tu, kalau saya tak nak dia tantrum, saya perhatilah, saya kena alert. Bila saya dengar something, saya dengar jeritan, saya buat, okay, saya tahu dia dah start trigger. Bila start trigger tu, saya cepat-cepat pergi dia, saya cepat calm down dia, saya peluk dia, okay, abang, it's okay, relax ke something, apa benda, saya, and then dia terus calm down dan dia tak jadi tantrum. Tapi bila dia fasa pertama, first dia trigger. Bila trigger tu, dia start macam anak saya, bila dia trigger, dia start akan mula keluarkan suara, dia tinggikan jerit dan sebagainya. Kemudian fasa kedua, dia akan start destruktif. Okay, dia akan mulalah baling barang, pukul, apa terbalik, apa benda semua, apa benda depan dia semua hancur. Okay, itu. Lepas tu fasa ketiga, dia start, dia akan pergi cari tempat,
dia akan bersembunyi, dia akan cover dia punya ni dia punya badan dia. Dia carilah, kalau tak boleh cover semua luar badan dia, akan cover muka dia. Dia carilah bantal, kalau kat luar tu dia carilah tu apa tong sampah ke whatever lah, dia tutup. Bukan, sebelum tu dia akan kencing dulu. Dia akan kencing. Okay, selepas dia mengamuk, dia destruktif, dia apa-apa semua, so dia akan kencing. So kencing tu kalau dia kat situ, dia kencing lah, ataupun dia just akan kencing. So bila dia kencing tu, maknanya dia dah macam dah slow down. Lepas tu dia akan pergi cari tempat-tempat ni, dia akan duduk, baring, bergolek, dia akan tutup muka dia. Itu fasa anak saya punya tantrum, dia punya emosi dia. So bila dia baring, dia tutup muka tu, and then dia slow down, and then dia pergi, time tu tak ada apa dah. Dia pergi angkat dia semua, clean ada, and then macam biasa, dia tak ada kata tu tadi. Once dia dah tone down tadi, you pergi angkat dia, you bersihkan dia, mandikan dia, and then terus macam biasa balik, macam normal, macam tak ada apa yang berlaku. Jadi kalau nak tanya saya macam mana nak handle tantrum, nak biar saya tengok ke benda semua, sebenarnya tantrum dia pun sendiri tak suka. Sebenarnya dia tak suka benda tu berlaku. Sebolehnya kita elakkan daripada berlaku. Bila dia berlaku tu, kadang-kadang kita nak pergi dekat, bahaya. Okay, anak saya kalau tengah mengamuk tu, kalau pergi dekat apa saja, dan ada risiko. Tengok kalau dia tak ada pegang-pegang apa-apa benda semua, saya pergi, saya peluk je lah. Kan, dia tengah-tengah tantrum, saya pergi angkat dia, saya peluk dia, tak cakap apa, peluk, gosok dia sampai dia dah lengang sikit, and then pujuk-pujuk lah, cakap it's okay. Time tu kalau dia biasa dia kencing, dia kencing lah, whatever, and then baru kita pergi bersihkan dia, semua okay. Waktu dekat luar, saya kena sentiasa alert. Sebab dia tantrum dekat shopping mall ke apa benda semua tu, dia akan jadi lagi sukar lah. Saya dengan anak, jadi saya alert dengan dia. Saya tak nak bagi dia trigger. Kalau saya nampak dia trigger, saya cepat-cepat dia peluk dia, abang. Okay, alright, it's no problem. No, saya calm down dia. Sebelum dia start bergolek-golek ke apa benda tu. Kalau dah bergolek tu pun, saya pergilah angkat, tunggu. Kalau setengah macam dia, anak saya, then okay. Mungkin setengah anak, bila dia bergolek tu, macam mana pun dipujuk pun dia tetap golek-golek. And then kalau dekat rumah kita boleh biarkan. Sebab kita tahu, okay, sebelum golek sekejap lagi dia habis, dan kita okay. Tapi bila di public, kita ada jadi serba salah. Kita nak biar sebab kita tahu, kita kena biar. Sebab kalau kita pujuk tak jalan. So kena biar dan dia akan hilang sendiri. Tapi public tengok, oh dia tu mak dia, ya Allah anak bergolek-golek, dia buat tak tahu je. Ini sebab itu sebab kita nak kena educate public. Bila tengok budak-budak ni bukan budak biasa. Biasa normally budak biasa duduk bernaris jauh beraung-raung jerit bergolek-golek semua tu bukan budak biasa. So bagilah chance mak dia nak tengok semua tu, kita tak tahu. So kita biar sajalah. Okay. So tadi kalau parents tanya tadi macam mana saya nak manage tantrum anak ni, begitu. Saya cuba elakkan dia tantrum sebab saya tahu dia sakit sebenarnya. Bila dia tantrum tu dia stres, dia tertekan. Dia pun sebenarnya tak nak mengamuk tu, dia tak nak. Dia nak hidup tenang-tenang macam tu je. Macam kita. Kita pun sebenarnya tak nak marah-marah anak-anak mengamuk. Kita pun tak nak. Naik darah tinggi terus pergi check BP naik melambung-lambung. Anak pun tak nak. Jadi kita kena tengok, kena faham lah dia punya flow, amukan dia tu, flow dia punya tantrum tadi macam mana. Saya alhamdulillah saya faham. Anak saya ni apa yang trigger dia, bila dia start trigger kadang-kadang dia bergaduh ke itu ini, apa yang start trigger dia, kadang tengah makan je lah, makan Khalif ambil ni, boom, terus dia lepas pinggan. Saya tak tahu, benda simple je dah trigger dia. Khalif makan nasi tu dengan kat tepi, lepas tu dia lepas sudu dia. Dia start dan kita tahu, kalau kita nak ikut marah kita, kurang ajar budak ni nak tinggal ni, dan dia akan melarat dan dia akan ni. Tapi saya tahu itu part lah dia sendiri. Kadang-kadang benda tu bukan dia nak pun, dia just trigger, tak kena dengan dia, dia trigger and then dia start ngamuk. Jadi saya pergi, okay, sorry, tak apa, buat tak nak makan ni, dan gosok-gosok dia sikit and then dia continue. Tapi kalau saya biar, lepas tu saya akan tengok orang tu dia akan kursi dia mengumpuk lagi apa dia semua dia terbalikkan, lepas tu lagi dia menjerit dan nangis, lepas tu dia pergi kencing kat atas tilam, dia kencing dalam almari, dia kencing atas tempat. Lepas tu saya kena carilah. Biasanya dia duduk bawah katil, mengikut duduk bawah katil. So kena faham anak kita. Sebab setiap orang tak sama dia punya tu. So faham anak kita, bila kita faham dia punya rentetan tantrum dia, so kita boleh tackle awal. Sebenarnya tackle awal sebelum dia tantrum. Sebab dia pun tak suka tantrum tu, dia pun penat. Lepas tu kadang saya tengok dia penat.
dia akan nampak dia penat, dia macam dia. So begitulah. Sebab dia unik, setiap anak tak sama. So cuba tengok perhatian anak sendiri macam mana. Ya, kata kunci dia fahami anak kita lah kan. Betul. Sebab dia tak sama antara satu individu dengan individu yang lain. Dan mungkin apa yang Cik Khairul nak sampaikan tadi tu, pelukan tu satu orang panggil apa, terapi yang dapat membantulah mengurangkan tantrum anak tu. Ya, betul. Mana-mana anak pun, anak-anak kita mana pun, kalau kita peluk ni, nanti dia terus kita sendiri pun bila kita peluk anak kan, kita tengah marah peluk anak pun, marah tu hilang macam tu je. Anak-anak pun dia tengah stres, dia tengah nangis pun dia hilang macam tu je. Nangis yang lama-lama ni peluk je terus niat sunyi dah. Gitulah. Okey, Cik Khairul, mungkin Cik Khairul ada banyak bercerita tadi awal tadi berkaitan dengan penulisan, perkongsian dan juga sama ada di buku ataupun di media elektronik lah. Mungkin Cik Khairul boleh kongsikan lah kat mana sekiranya penonton ingin memiliki bahan-bahan penulisan Cik Khairul ni, dan mereka boleh dapatkan daripada mana? Oh, okey. Nak baca tulisan saya, follow je Facebook saya. Okey, setiap hari saya menulis itu benda semua di Facebook saya, Khairul Abdullah. Kadang-kadang saya cerita pasal anak, pasal saya, pasal masakan saya, pasal hidup saya. Tapi kalau nak baca, idea saya, buku saya ada 6 buah buku. Boleh kat kedai buku semua ada. Kedai buku di Popular, MPH, Kinokuniya, benda semua tu ada. Cuma mungkin kalau tak tahu buku saya tu, saya ada 6 buah buku. Saya ada 2 buku travel, I Am Backpacker Europe, I Am Backpacker Germany. Ini buku travel, tapi sekarang ni dah tak boleh nak travel, tak boleh nak apa kan. So mungkin orang tak perlu kot. Dan saya ada 2 buku social kritik. Ini buku social kritik ni antara buku yang paling laku lah buku saya. Saya ada tajuk buku Mentality Jamban. Bunyi dia tak sedap, mentality jamban dengan mentality masih jamban. This is social kritik. Saya cerita pasal sikap orang kita, buang sampah merata-rata, makan berterabur, tak bagi signal, benda-benda rutin pasal orang kita. Dan saya ada buku lagi pasal, buku social kritik saya ada 3. Lepas tu buku terakhir saya, Diary Super Daddy. Kalau nak tahu perjalanan macam mana saya besarkan anak-anak ni, ada tips-tips kat mana tu dalam buku Diary Super Daddy. Itu pun ada di kedai buku. Dan saya ada lagi buku 3 lah, manuskrip saya yang belum sempat saya siapkan lagi. So buku-buku saya insyaAllah boleh cari saya tak ada stok, saya tak simpan stok, tak ada, semua dia ada di kedai buku. Dan ada secara online, boleh tengoklah MPH online, type nama Khairul Abdullah, nanti buku-buku saya keluar lah. Ataupun masuk dekat Popular online, Kinokuniya ke, type nama writer, nama penulis buku Khairul Abdullah, akan keluarlah buku-buku saya dan boleh beli kalau nak. Okey, sebelum tu Cik Khairul ada persoalan kat sini lah. Kalau waktu PKP ni kan, kita semua duduk dalam rumah. Jadi macam mana diorang tanyalah macam mana nak berhadapan dengan anak-anak, especially anak-anak yang autism ni. Okey, sebenarnya bila di rumah ni satu advantage juga, sebab saya tak perlu risau apa yang berlaku dekat luar, especially anak autism lah. Waktu kalau dekat sekolah, dulu waktu dekat tadika saya selalu suspend juga. Sebab tadika purely tadika ramai dan of course kita tak boleh nak expect cikgu tadika nak faham situasi anak ni. Jadi saya kadang-kadang saya duk harap janganlah ada cikgu mesej saya lagi bagi tahu pasal ni semua. Tapi bila ada sendiri dengan saya kat rumah ni, of course lebih yang kata saya tak risaulah sebab ada depan mata. Cuma bila ada dekat rumah ni banyak benda lah sebab kalau kita yang bekerja kan, kita yang bekerja ni nak buat kerja, nak manage anak, nak manage saya pula anak 3 lelaki ni, ya Allah, dia kerja bertumbuk je kan. So banyak yang terganggu. Tapi alhamdulillah saya ni bekerja sendiri dan kerja saya ni memang orang kata main Facebook, benda-benda menulis ni saja. So, saya tak adalah orang kata terganggu sangat kerja saya. Jadi bila ada di rumah saya lebih boleh manage
saya boleh tengok dan saya boleh didik ikut apa yang saya nak. Jadi saya rasa saya ambil disadvantage duduk dekat rumah ni untuk lebih masa lebih rapat dengan anak-anak. Tapi bagi parents yang dah ada anak autism, lepas tu kena bekerja, of course ini adalah satu cabaran yang besar. Kalau macam autism macam anak saya ni yang kata high functioning, orang kalau tengok sekali jumpa dia orang tak tahu, dia orang kata biasa je kan, biasa-biasa orang tengok dia anak kau autism, kalau sebab macam biasa, dia orang macam biasa, dia high functioning, dia boleh makan, dia semua tak ada, dia bukan macam yang severe ni kalau kita tengok yang memang duduk macam tu selalu semua tu kan, itu yang severe ni of course kita perlukan perhatian yang lebih, apa semua yang lebih, sebab dia tak boleh manage diri dia, nak kena mandikan, makan, minum, semua nak kena buat. Ini saya sangat respect. Saya setiap kali kalau pergi terapis tu bawa anak, tengok anak saya dengan tengok anak orang yang autism dia tu yang severe, Masya Allah, ini Allah bagi dia kurnia dia satu kekuatan luar biasa untuk apa, nak bela anak autism yang severe autism ni kan. Saya ni Allah sikit sangat Allah bagi ujian. Anak saya ni macam biasa, normal, high functioning, maknanya dia boleh berfungsi macam normal. Cuma dia ada sifat-sifat dia, sikap-sikap dia tu yang menjurus ke autism ni. So jadi macam mana tadi nak dengan anak nanti, suka. Saya tak tahu anak tuan-puan tu autism macam mana dan semua. Tapi bagi saya rasa masa yang peluang yang ada di rumah ni, kalau kita boleh kita pergi kerja, mana kerja ada kerja dan duduk dengan anak ni, saya rasa inilah peluang Allah bagi kat kita untuk lebih dekat dengan keluarga, lebih faham anak. Tadi tengok, perhatikan sebelum ni selalu pergi hantar sekolah ke whatever, sekarang ni masa ada and then tengok dia punya ciri-ciri dia tu, nak tantrum tu macam mana, dan belajar. Kalau yang dah besar tu mungkin faham, tapi yang baru diagnose sebagai autism semua, ini antara ciri-ciri yang kita nak belajar. Inilah masa kita ada, kita duduk, kita perhati, kita tengok, kita cakap, kita nak belajar sensori dengan dia, macam-macam kita boleh buat. So saya rasa daripada kita fikir negatif macam ni, kita jadikan dia positif, ambil peluang ni untuk lebih dekat dengan anak-anak, especially anak autism kita, insyaAllah. Okey, apa pun kata kunci dia, ambil yang positif kan. Waktu kita tak boleh nak keluar, nak ke mana-mana, inilah peluang kita untuk memahami anak dengan lebih dekat kan. Okey, Fatah ada apa-apa lagi persoalan ke yang nak diajukan? Tak ada dah puan. Saya rasa banyaklah perkongsian yang telah disampaikan oleh Cik Khairul tadilah. So saya rasa sudah penonton pun sekarang ni pun dah banyak yang bertanya soalan, tapi soalan tu telah dirungkaikan oleh Cik Khairul lah dalam penerangan-penerangan yang telah diberikan sebentar tadi lah. Okay. Mungkin sebagai kesimpulan lah Cik Khairul, mungkin orang kata ada saranan-saranan ataupun seruan daripada Cik Khairul lah untuk sidang penonton sekalian, sekiranya mereka berhadapan dengan dugaan ini, sekiranya apa yang orang kata pesanan terakhir lah sebelum kita ni daripada Cik Khairul. Okay, first saya nak apa yang saya boleh kongsi lah kan, nak kata pesan pun, saya pun masih belajar, masih dalam ni. Saya nak kongsi first untuk bagi mereka yang ada kehilangan, okay? Kehilangan semua ada dari segi kematian, cara kehilangan pasangan lah. Okay, kehilangan pasangan ni adalah satu ujian yang berat. So saya suka nak ingatkan yang Allah tak bebankan kita, sekadar mengikut kemampuan kita. Kalau dia uji macam tu maknanya kita mampu lah. Jadi saya pegang benda tu. Bila saya pegang benda tu dan dia tak jadi isu untuk saya untuk teruskan hidup. Dan saya kena belajar first thing, benda-benda apa berlaku, kata apa saja ujian kita. Oh, anak kita autism, redha dulu. Oh, isteri kita meninggal, suami kita meninggal, redha dulu. Oh, apa-apa saja berlaku, first kita redha, maknanya itu adalah ketentuan kita di luar bidang kuasa kita, dah ketentuan. Dan bila ada redha ni, insyaAllah kita lebih mudah untuk kita move on dan move forward. Kalau kita masih dulu, kenapalah Allah ambil pasangan aku, kenapalah bagi bini aku mati, kenapalah bagi suami aku, kenapalah, kenapa. Kita duduk menangis bujuk katil je, apa benda tak jadi.
Jadi bila kita redha, kita dah ni semua. So itulah dia punya antara kata kunci penting atau benda-benda penting yang saya rasa itu yang membantu saya melalui proses membesarkan anak-anak, proses meneruskan hidup, move on, dah 3 tahun bersendirian dengan anak-anak, buat semua benda. Saya rasa alhamdulillah saya dah lepas ujian kritikal saya tu, saya dah lepas that stage, saya dah boleh buat semua benda dan anak-anak saya sihat, membesar elok, makan pakai cukup dan sebagainya. Saya rasa sekarang Allah dah reward saya. Allah reward saya dengan ketenangan, Allah reward saya dengan wang ringgit, Allah reward saya dengan macam-macam kesihatan yang baik, anak-anak kesihatan yang baik dan sebagainya. So saya rasa bila kita dilanda atau musibah ataupun semua tu, redha dan anggap betul adalah ujian kepada kita dan kita tu. Jangan bila ujian ni kita terus fail, kita terus collect benda tu dan kita tak dapat apa-apa. So saya sukalah nak bagi peringatan seperti berikut dan saya rasa kita semua boleh. Kita cuma niat kita tu, kita nak tak nak. Once kita nak buat, kita berusaha untuk buat dan kita yakin Allah akan bantu kita. Sama jugalah kita ada anak-anak autism dan sebagainya. Of course ini adalah bonus kepada kita. Jangan anggap kita Allah, kita ni Tuhan nak bagi satu lagi susah pada aku. Tak. Ini bonus. Dia nak bagi pahala yang lebih. Dia nak tingkatkan darjat kita dan sebagainya. So dia bagi bonus. Nah, ambil kau anak autism. Nah, ambil kau anak cerebral palsy. Yang tu lagi besar dia punya tu, lagi besar dia nak bagi reward dekat kita. So anggap benda ni, sebelum kita anggap macam ni, kita anggap benda ni adalah satu hadiah daripada Allah kepada kita dan kita akan lebih gembira. Kalau kita anggap itu hukuman, kita akan sedih. Tapi anggaplah sebagai hadiah, maka kita akan gembira. Dan insyaAllah bila kita gembira, hidup urusan seharian jadi mudah, urusan anak-anak jadi mudah, urusan nak buat benda semua mudah. Jadi kita happy. So mudah-mudahan apa yang kita berkongsi pada hari ini ada sedikit manfaat, hikmah yang boleh tuan-tuan puan ambil untuk jadikan iktibar. Dan saya pun bukanlah manusia yang sempurna dan sebagainya. Yang mana buruk-buruk itu datang daripada saya sendiri dan of course yang semua yang baik itu daripada Allah SWT. Wallahu alam. Okey, terima kasih Cik Khairul. Dah tidur dah si kecil tu. Okey, jadi betul tu. Kalau kita kena redha apa segala ujian yang Allah berikan dalam hidup kita dan insya-Allah Allah akan tambah nikmat dalam kehidupan kita sebenarnya. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Khairul di atas perkongsian pada hari ini. Saya rasa insya-Allah banyak manfaat, banyak ilmu yang kita telah pelajari hari ini dan diharapkan ia dapat manfaat penonton-penonton di luar sana dan semoga kehidupan kita bertambah baiklah selepas ini kan. Dari segi emosinya, dari segi psikologinya, insya-Allah. Okey, terima kasih dan kepada sidang penonton sekalian, sehingga kita berjumpa lagi di lain siri Bicara Psikologi pada masa hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam.